Saya agak gembira apabila mendapat tahu hari ini bahawa kerajaan telah pun bersetuju untuk menubuhkan RCI ataupun Royal Commission of Inquiry, siasatan diraja berhubung buku Tommy Thomas. Kerana menurut laporan saya terima, Jemaah Menteri telah pun bersetuju dengan cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai dakwaan dalam buku memoir bekas Peguam Negara Tommy Thomas bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Osman berkata, RCI itu bertujuan untuk mencari kebenaran dan mengemukakan syur kepada kerajaan untuk reformasi institusi perundangan negara. RCI ini bukan untuk mencari kesalahan mana-mana pihak, katanya. Tapi ia ditubuhkan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 yang terletak di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu kata Datuk Seri Azalina. Jadi, laporan pasukan petugas khas siasatan tersebut dan dakwaan-dakwaan dalam buku itu akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Hari ini telah pun dibentangkan dapatan-dapatan yang dilakukan oleh para penyiasat. Jadi cadangan, terma, tauliah RCI ini punya skop yang lebih luas dan tidak terhad kepada syur-syur yang dikemukakan oleh pasukan petugas khas. Dan saudara, terma tauliah yang terpencil, keahlian dan tempoh RCI ini akan dicadangkan kemudian oleh pimpinan kerajaan. Jadi saudara, kita mengharapkan agar apa yang berlaku, apa yang ditulis oleh Tommy Thomas dalam buku tersebut dapatlah disiasat dan jika ada kesalahan dibawa mereka ke muka pengadilan. Itu saudara. Ucapan Ketua Pemuda mesti dihayati. Ketua Pemuda dengan suara yang garang, dengan berani menyeru supaya pemuda bangkit. Nak bangkit macam mana kalau ucapan sepenuhnya tidak didengari? Bagaimana usul-usul yang dibicarakan tidak dapat dihayati? Begitu juga dengan Puteri UMNO. Saya berharap, mungkin anda terasa anda marah dengan saya, marahlah. Anggaplah ini teguran daripada orang warga veteran. Yang tidak, saya kadang mengatakan kalau begini keadaannya, ke mana kita nak bawa UMNO ini? Masih lagi kita masih tak sedar diri kita dah kalah. Sebab itu saya amat mengharapkan pada teman-teman yang mewakili UMNO bahagian-bahagian sebagai perwakilan, saya minta supaya jangan tinggalkan Dewan. Besok Presiden akan melontarkan ucapan dasarnya. Hayati setiap bait-bait yang lahir daripada mulut Presiden. Harapan dan impiannya. Dan juga amanat maupun nasihat sebagai Presiden, sebagai bapa pada kita. Nak nasihatkan anak-anak. Bukan untuk kita relax duduk di coffee house. Bukan masanya. Yang kedua, besok ada beberapa usul yang akan dibincangkan. Perlu dibincangkan secara total. Perlu penghayatan. Dan inilah mau dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke perangkat bahagian untuk dijelaskan kepada ahli-ahli. Saya menyatakan begini sebab dalam musim persidangan UMNO bahagian yang baru-baru lalu, saudara, mereka sibuk mencari upaya agar mereka dipilih sebagai perwakilan. Ada yang orang kata sampai satu pagi pun cari kawan, cari upaya supaya mereka dapat dipilih sebagai perwakilan daripada bahagian untuk hadir ke Perhimpunan Agung UMNO. Memanglah dapat terpilih sebagai perwakilan itu adalah sebagai seolah-olah satu kegembiraan, satu achievement dalam mengharungi jalur-jalur politik UMNO. Tetapi bukan untuk dirayakan, bukan untuk ditayang pada orang. Akulah perwakilan. Bukan untuk mendapat penghormatan. Tidak. Mereka harus hadir, duduk dalam Dewan, dengar. Apa kata wakil daripada Kelantan? Apa kata wakil daripada Terengganu? Hayati cita rasa yang akan dilontarkan oleh perwakilan daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Kedah, khususnya daripada Pulau Pinang, daripada Perak, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan. Ini negeri-negeri yang kita dah ruyuk, saudara. Dah kalah pilihan raya baru ni, parlimen. Tidak perlu nak dirayakan. Saya tengok, yang Muhammad apa khabar? Baru menang sebagai wakil rakyat. Ini bukan masa untuk merayakan. Dan memang
Saya nampaklah banyak kedai-kedai. Belilah selepas usai musim persidangan. Kalau nak membeli belah. Dan sekarang ni pun, bukanlah musim yang baik. Bank Dunia telah pun menyatakan bahawa ekonomi tidaklah sebegitu hebat. Saya minta maaflah kepada saudara bila saya melontarkan persoalan ini. Saudara Yaakob Bob dia kena datang makan angin macam rombongan melancong ke Kuala Lumpur. Perjalanan percuma tiada ditanggung. Perayaan percuma ditanggung oleh UMNO. Jadi buang masa, buang duit saja. Benar. Kalau itulah natijahnya, bagi saya bersetuju dengan saudara Yaakob. Saudara. Yang penting, kita dengar apa itu dalam PAU. Ini yang perlu dibawa balik ke peringkat bahagian dan cawangan. Lebay lalat, dia kata ahli UMNO setiap ahli tanamkan 10 pokok kopi O. Pokok belinjau, 100 pokok asparagus. Tak apalah itu saudara lebah lalat. Dia minta supaya kita bertani. Saudara Kabar Kenot, dia kata dari dulu memang begitu. Saya setuju. Bukan saya tak setuju, saya setuju. Inilah budaya yang perlu kita hentikan. Warga UMNO mesti berhenti daripada beranggapan Perhimpunan Agung UMNO itu adalah tempat pesta-pestaan. Bukan fiesta. Di sinilah kita mencurah pemikiran, mengenang ataupun mencari upaya bagaimana kita nak menyantuni politik masa depan. Kalau wakil rakyat, okeylah kamu dah jadi wakil rakyat, dah terpilih sebagai ahli parlimen atau sebagai ahli luar negeri. Bukan untuk ditayang kepada orang, akulah yang berhormat. Tak, sebab itu tadi saya jumpa kawan-kawan saya ada 5-6 orang. Mereka menang. Saya hanya sekadar apa khabar YB, salam itu saja. Tapi jauh di hati kecil saya mengatakan, apakah dia akan membawa oleh-oleh politik kepada ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi. Saudara Pak Jamal, up sikit dia kata suara. Suara saya tak tahulah nak up macam mana lagi saudara. Saya tak gerti, saya bercakap mudah-mudahan. Saudara John Rambo dia kata perwakilan UMNO daripada bahagian muka yang sama bertahun-tahun. Itu pasal lah mereka tak ambil peduli dengan persidangan. Saya bersetuju. Sebab itu untuk tahun mendatang ini, jangan fikir soal kerana ada pemilihan. Nak jadi perwakilan kerana ada pemilihan dalam parti, nak pilih presiden, nak pilih timbalan presiden, nak pilih jawatan naik-naik presiden. Ini sebagai musim untuk mengutip laba. Stop it. Hentikan. Kita seharusnya memilih pemimpin yang benar-benar pemimpin. Yang ada semangat juang. Bukan pemimpin yang boleh dibeli. Bukan pemimpin yang boleh mudah untuk menukar haluannya. Dan boleh mengkhianati parti. Cukup-cukuplah. UMNO dah teruk sangat deritanya. Dengan budaya yang sebegini. Saudara Lina dia kata mereka bukan jiwa pejuang. Saya bersetuju dengan anda. Jiwa itu mesti diterapkan. Saya cakap tadi dan saya amat mengharapkan. Dulu pun saya katakan bahawa kita mesti mencari upaya supaya setiap daripada perwakilan ini mengutip oleh-oleh politik untuk dibawa pulang ke peringkat bahagian. Ini yang paling penting bagi saya. Jangan kita ingatkan kita hadir. Mungkin ada ketua bahagian bayar tambang. Mungkin duduk hotel percuma. Untuk pesta-pestaan. Saya khawatir, saya bimbang. Usai Perhimpunan Agung kali ini, kita akan menghadapi musim pemilihan. Maka bertebaranlah kad-kad. Yang mana menteri itu tentulah minta supaya kerana keberadaan mereka sebagai menteri, maka mereka boleh dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Fikirkan saudara, kalau tak layak, tak payah lantik. Kalau mereka jadi timbalan menteri. Kalau mereka jadi menteri besar. Musim ini bukan musim untuk kita menggapai jawatan. Ini musim kita nak mencari pemimpin yang jitu, saudara. Saya haraplah, kekhawatiran saya sebab kita akan menghadapi musim pemilihan parti. Yang saya katakan, akan berjalanlah envelop-envelop putih, akan bertaburanlah wang. Jadi orang akan melihat soal ini dengan penuh kebencian. Kebejatan yang berlaku dalam UMNO ini, jangan kita warisi sudah-sudah. Rakyat dah menghukum kita. Artinya mereka mahu kita sedar.
Mereka mahu warga UMNO sedar budaya pesta-pestaan ni is over. Yang rakyat mahukan perjuangan. Mereka menanti apa yang disuarakan dalam Perhimpunan Agung ini, adakah mereka menyantuni derita rakyat? Soalnya bagaimana harga barang naik, harga keperluan hidup yang tidak menentu, soal ekonomi, soal anak muda hilang pekerjaan yang masih belum dapat disantuni lagi, dan kita sudah pun berada dalam sebahagian daripada kerajaan. Sepatutnya lontarkanlah harapan kita. UMNO menuntut agar menteri-menteri yang ada dalam kabinet kerajaan hari ini, jangan lupa keberadaan anda di sana bukan untuk memanaskan tempat kursi saja. Anda membawa perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO tidak lain tak bukan adalah untuk rakyat. Saudara Azmi dia kata UMNO mesti reform, tukar kepimpinan tertinggi kalau nak menang PRN. Saya melihat bukan soal tukar kepimpinan tertinggi. Saya melihat yang paling penting mesti ada perubahan dalam diri kita, dalam jiwa kita. UMNO perlu reform, islah. Saya bercakap sekarang ni sebab saya melihat nak salahkan siapa lagi? Salahkan diri sendiri. Sebab membuat kita membina satu perasaan yang kurang senang di kalangan rakyat. Kena ingat, kita cuma ada 35 juta, 37 juta ahli UMNO. Tapi pengundi kita ada 26, 21, 22 juta. Kena ingat soal itu. Jangan adanya lagi birokrasi dalam parti. Saya haraplah saudara. Dan ini juga bukan musim untuk pemimpin UMNO peringkat bahagian atau cawangan datang ke Kuala Lumpur berjumpa dengan menteri, bagi tahu saya perwakilan. Ini yang berhormat, tolong sikit sign yang ini. Budaya itu dah tak ada saudara. Budaya bawa sampul surat, bawa untuk ditandatangani oleh bapak-bapak menteri sudah tidak ada. Saya nak berpesan pada teman-teman perwakilan yang mungkin anda datang dari jauh. Ini musimnya untuk mudah anda berjumpa dengan pak-pak menteri. Menteri kita boleh dihubungi. Usai Perhimpunan Agung UMNO pun bertandanglah ke Putrajaya. Pejabat menteri-menteri UMNO sentiasa terbuka dan mereka mesti menerima tetamu untuk menangani masalah rakyat. Tidak ada musim tutup pintu, tidak ada musim nak perlihatkan menteri itu penting. Segala-galanya saudara mesti terbuka dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tidak ada lagi rundingan terus dalam memberikan kontrak-kontrak kepada lebih-lebih lagi pada orang politik. Cukup-cukuplah ketirisan berlaku. Saya nak berpesan ini saudara. Memang tidaklah anda senang dengan pesanan saya ini. Kerana saya sudah melihat dengan mata fikiran saya, mata kepala saya. Bagaimana Perhimpunan Agung UMNO ini tahun-tahun yang lalu dilihat sebagai musim pesta-pestaan. Sudah. Saya harap put a full stop. Kita jadikan perhimpunan ini sebagai medan untuk kita menimba ilmu, menimba fikiran, mencanai akal fikir bagaimana kita mau membina kembali supaya UMNO itu yang teruk terhakis dalam musim pilihan raya lepas kembali diyakini oleh rakyat. Cukup-cukuplah saudara.